terus susul soalan kepada Ustazah. Bagaimana Datuk sebutkan tadi, di dalam berdakwah elemen paling kuat adalah dakwah berhikmah, mau'izatil hasanah, dan dakwah bilhal itu tadi yang menjadi kekuatan pada dakwah itu sendiri. Satu perkara juga yang kita lihat kepada Islam adalah Islam itu syumul dan indah, namun kadang-kadang orang Islam sendiri yang telah mencalarkan imej Islam itu sendiri. Mungkin Ustazah boleh beri pencerahan kepada kita bagaimana peranan seorang Muslim untuk mengindahkan, menonjolkan keindahan ajaran Islam itu sendiri. Silakan Ustazah. Ya, saya. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bukanlah payah sangat untuk menonjolkan keindahan Islam, sebab ajaran Islam itu sendiri sudah cukup indah dan sempurna. Kalau tak indah, barulah susah nak buat-buat indah, ya. Tapi ini memang dah indah dah. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah nak kongsikan, baru-baru ini Ustazah memang counselingkan seorang muslimah yang kemudiannya murtad dan kemudian kembali semula kepada agama Islam. Dalam sesi 3 jam berbual dengan dia, nak tengok latar belakang kenapa sampai dia sanggup meninggalkan agama Islam. Dia kata sebab daripada dia kecil, jiran dia, guru dia daripada agama yang lain, satu agama, telah menunjukkan budi pekerti yang baik. Cuba tengok tuan-tuan bagaimana dakwah bilhal yang kita buat, yang kita bermuamalah dengan manusia, ini sebenarnya cerminan kepada agama kita. Tuan-tuan, Ustazah terdiam bila dia kata, Ustazah cuba cakap, ada tak Ustazah jumpa, dia kata orang yang bila lalu lori Alam Flora, kita tunggu dia sebab nak bagi dia makanan supaya mudah, tak payah beli, sedekah makanan, hadiah makanan. Jiran saya daripada agama sekian-sekian tunggu tiap-tiap pagi, masak banyak, datang lori Alam Flora, bagi dalam plastik. Silakan makan, ni boleh sampai petang, sampai tengah hari. Dan dia melihatnya. Padahal tuan-tuan, ini adalah ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah daya, ada umat Islam, kebanyakan umat Islam tidak kembali kepada ajaran ini, lalu tak nampak keindahannya. Orang boleh nampak keindahan pada ajaran-ajaran yang lain. Pada Ustazah mudah saja. Kalau kita nak menonjolkan keindahan agama yang memang indah ini, mesti ada package 3 perkara. Yang pertama, akidah yang sahih. Yang kedua, syariat ataupun ibadah. Yang ketiga, akhlak. Ya, kadang-kadang ada orang kata, oh nak tonjolkan Islam ni, akhlak kena baik. Tapi bagi Ustazah, tidak akan sempurna kebaikan akhlak kalau tidak ada akidah yang mantap dan tidak ada pengamalan dan penghayatan Islam yang sempurna. 3 perkara ini kita serulah umat Islam untuk kembali kepada akidah yang sahih, untuk sama-sama menghayati ajaran Islam. Nanti akan terhasil akhlak yang mulia, yang bak kata doktor tadi, ia boleh menjatuh ataupun meninggikan sesebuah tamadun. Ini hasil daripada akidah, syariat dan juga akhlak. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah memang fikir kita semua ni kena selalu membaca tentang Nabi SAW, sebab terlalu mempersonakan bagaimana Nabi SAW yang kadang-kadang kita lihat tak perlu dakwah bercakap beria-ria macam kita bertiga malam ni. Ya tak perlu. Tapi dengan akhlak yang Nabi tunjuk, dengan kasih sayang, dengan keyakinan Nabi kepada Allah, aura tu sampai kepada orang lain. Nabi baru balik daripada Taif. Ia dihalau, dimalukan, dihinakan oleh anak-anak kecil yang diperintahkan untuk baling batu pada Nabi. Cuba bayang ya tuan-tuan, kalau kita berada dalam kondisi itu, penatnya, letihnya, tensionnya, stresnya, kemudian berteduhlah dekat dalam kebun anggur. Kalau Ustazah lah dalam keadaan stres ya, Datuk dengan Ustaz, rasanya tak terlayan dah orang, betul kan? Ke boleh layan-layan senyum-senyum lagi, tak terlayan dah orang. Nabi duduk bawah pokok anggur, datang seorang pembantu kebun tersebut, bertanya dengan Nabi, bertaaruf dengan Nabi. Nabi melayannya dengan akhlak yang mulia. Ya, sehingga bila dah diperkenalkan namanya Addas, Nabi tanya, min aina jita ya Addas. Bahasa ni cukup halus lah. Maknanya, kamu daripada mana wahai Addas? Kita kadang-kadang berborak sesama kita pun tak sebut pun nama. Ya, tanya nak pergi mana tu, tak tahu cakap dengan siapa. Ya, kenapa tak sebut wahai Fatimah nak ke mana contohnya lah kan? Ya, Nabi sebut
min aina ji'ta ya Adas? Kamu daripada mana wahai Adas? Adas beritahulah daripada mana? Sama kampung dengan Nabi Yunus. Ya, maka Nabi SAW pun sebut min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta. Oh, kamu datang daripada kampung lelaki soleh tu ya. Maknanya Nabi sentiasa bercakap dengan nada memuji, nada yang menenangkan, nada yang positif, sehingga kan tuan-tuan pengakhir ceritanya Adas tak perlu bercakap panjang-panjang dengan beliau, akhirnya memeluk agama Islam, mengakui ketuhanan Allah Azza wa Jalla dan Nabi sebagai pesuruh Allah. Subhanallah, kesan daripada akhlak, syariat dan juga akidah yang menonjolkan keindahan Islam. Wallahu a'lam. Maknanya akhlak jugalah peri pentingnya akhlak tadi dapat menjadikan dakwah kita sampai kepada mad'u kita. Kalau boleh malam ni kita perbaharui akhlak kita, boleh ke? InsyaAllah, subhanallah. Inilah pewaris-pewaris yang boleh diangkat sebagai fellow muda dakwah. Boleh ke Datuk? InsyaAllah, subhanallah. Baik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, para penonton sekalian, banyak lagi kita akan bincangkan. Selepas ini kita akan bincangkan bagaimana kita nak berdakwah kepada orang muda generasi Y yang ada pada kita pada hari ini. Kita bicarakan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Saudara penonton sekalian, tajuk kita, maudhu' kita pada malam ini kekal sama, iaitu dakwah cara Nabi. Telah kita bicarakan soal makna, uslub, kemudian bagaimanakah untuk menonjolkan akhlak Islam yang sebenar, dan pada saat ini kita nak bicarakan sedikit tentang realiti yang berlaku dalam negara kita yang tak boleh kita elak, dan dakwah harus masuk ke dalam realiti, membumikan dakwah itu sendiri. Baik, saya nak kembali semula kepada Yang Berhormat Datuk. Depan kita ni ramai orang muda, siswa-siswi yang kalau sebut soal media baru tu mainan mereka. Facebook, YouTube, mereka ni jarang nak tengok forum macam ni, tapi kalau klik YouTube itu minat mereka. Mungkin bagaimanakah kita nak memasukkan elemen-elemen dakwah di dalam media baru supaya media baru ini menjadi alat dakwah juga. Dan kalau saya tengok Yadim juga begitu aktif menggunakan media baru macam program dakwah negara ni, subhanallah, posternya menarik-menarik, begitu dekat dengan generasi Y. Mungkin Datuk boleh komen sedikit untuk masukkan elemen dakwah dalam media baru. Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz. Sebab itulah tadi pun ada saya sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda bersabda, au kama qala khatibun nas ala qadri kullihim. Kita deal dengan manusia, kita berinteraksi dengan manusia ni berasaskan kadar pemikiran dia. Dan hari ini cabaran dakwah itu sebenarnya lebih besar dan lebih hebat, terutamanya nak berhadapan dengan yang disebut sebagai generasi Y. Kita ni generasi apa Ustaz? X. Generasi Y. Mungkin selepas ni generasi Z. Generasi Y ni dia tak boleh lari pada selfie, dia tak boleh lari daripada Facebook, dia share pun benda-benda yang sebab itu saya selalu sebut, kadang-kadang kita kepada pelajar-pelajar saya yang ada kat depan ni pun saya selalu sebut, kita kadang-kadang selalu suka membaca status Facebook, tetapi kita tidak mahu membaca lebih daripada status. Status itu menjadi bahan ilmu kita, tetapi itu sebenarnya adalah realiti hari ini yang kita tidak boleh nafikan. Memang kita perlu mendidik mereka, tetapi itu realiti hari ini. Sebab itulah ini dianggap sebagai wasilah. Sebab saya melihat media sosial ni, Facebook ke, Twitter ke, Instagram dan sebagainya, dia boleh jadi positif dan dia boleh jadi negatif. Dia macam pisau. Pisau boleh jadi benda yang digunakan untuk positif, potong sayur untuk kita makan, dapat vitamin A, B, C, ataupun dia boleh digunakan untuk membunuh orang. Tapi apakah kita nak salahkan pisau? Kita haramkan semua pisau yang ada dekat atas muka bumi ini supaya mengelakkan daripada pembunuhan beramai-ramai. Saya rasa ini satu perkara yang tidak boleh dielakkan. Cuma bagaimana kita nak berhadapan dengan realiti ini? Sebab itulah dakwah ini sebenarnya amat indah, kerana dia bersifat dinamik dan dia bersifat membumi. Kerana itulah kita perlu melatih lebih ramai anak-anak muda kita untuk memahami Islam itu dengan kerangka yang benar, dengan ilmu yang sahih, supaya mereka juga boleh menyampaikan kepada generasi mereka. Mungkin saya nak bercakap dengan pelajar-pelajar sekolah rendah, mungkin dah lain dah bahasa dia. Kalau dulu bahasa saya dengan bahasa mereka tu pun dah berbeza. Kalau sekarang ni saya pun kita generasi Y sekarang ni kan. Oi bro, apa khabar bro? Ini kita sekarang, kalau dulu zaman-zaman tu mana ada bro-bro ni. Paling-paling tu pun itu zaman rock kapak, gua, lu kan.
Itu kira dah hebat betul tu. Sekarang ni kalau kita masih lagi menggunakan bahasa